Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan mula bab baru, bab 7. Tajuknya cahaya dan optik. Okey, cahaya dan optik. Okey, kita tengok bahagian pertama yang kita akan masuk hari ini adalah 7.1 iaitu pembentukan imej oleh kanta. Okey, jadi kanta. Jadi apa itu kanta? Okey, sebenarnya kanta ni adalah satu medium, okey, yang lutsina. Lutsina maksudnya cahaya boleh lalu. Okey, sebagai contoh kaca ataupun perspek, okey, kaca ataupun perspek di mana cahaya boleh lalu, dan bagi kaca ni kita panggil dia kanta sebab dia bukan kaca yang biasa, sebab dia mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Maksudnya dia bukan rata macam sekeping kaca yang kita ada. Okey, macam ni sekeping kaca dalam bentuk segi empat. Okey, dia bukan bentuk ini. Jadi ini walaupun dia kaca tapi kita tak panggil dia kanta. Okey, sebab dia kanta ni dia mempunyai permukaan yang istimewa. Okey, iaitu kalau kita tengok di sini bagi kanta cembung, dia adalah melengkung ke luar. Okey, maksudnya dia melengkung keluar, sama ada satu permukaan saja yang melengkung ataupun kedua-dua permukaan. Jadi kalau kedua-dua permukaan melengkung, kita panggil dwi cembung. Okey, yang ni kalau satu arah saja kita panggil plano cembung. Dan satu lagi kalau kita tengok ni dia melengkung kedua-dua tapi ke arah yang sama, kita panggil menikus cembung. Okey, jadi bagaimana kita nak beza dengan cembung dengan cekung? Kalau kita tengok cekung, iaitu dia melengkung ke dalam. Dia tak sama, ini ke luar, ini ke dalam. Okey, sama juga dia ada plano dengan menikus cekung. Jadi untuk membezakan kedua-dua ni, ingat kalau bagi yang cembung, kalau kamu tengok di bahagian tengahnya dia adalah lebih tebal, dan bagi tepi dia, sisi dia adalah lebih nipis. Okey, jadi kalau kamu tengok ini pun lebih tebal, bahagian tengah ini pun lebih tebal. Kalau banding dengan bahagian sisi tepi dia, sini nipis. Okey, jadi jenis ni kita panggil kanta cembung. Okey, dan kalau kamu tengok yang kanta cekung, dia terbalik, tengah dia nipis tapi tepi dia lebih tebal. Sama juga sini, nipis, sini lebih tebal. Okey, dan dia melengkung ke dalam. Okey, dia melengkung ke dalam macam ni. Jadi ini adalah cekung melengkung ke dalam, ini ialah cembung. Okey, iaitu melengkung keluar. Okey, jadi kita ada dua jenis kanta, dan kanta ni kedua-dua pun kita guna kaca, cuma bentuknya berlainan. Okey, bentuknya tak sama. Dan disebabkan bentuknya yang tak sama, jadi kita tengok dapati bahawa cahaya yang melalui kedua-dua kanta ni akan menghasilkan dapatan yang berlainan. Okey, dapatan berlainan. Di mana kalau kita tengok yang pertama ni kanta cembung, kalau kita tengok ada 3 alur cahaya yang lalu. Okey, sebenarnya yang hijau ni dia melalui bahagian tengah. Okey, tengah kanta, jadi dia bergerak lurus. Okey, tapi bagi yang biru atas tu kita dapati dia sudah menentukan arah. Dia melengkung ke bawah. Okey, dia terbias ke bawah, kita panggil bias sebab dia tukar arah. Dan bagi yang merah ni dia bias ke atas. Okey, dan mereka menumpu di satu titik. Okey, jadi bagi yang kanta cembung ini, kita juga panggil dia sebagai kanta penumpu. Okey, jadi bagi kanta cembung, ini cembung, kanta yang pertama ini cembung, kita juga panggil dia kanta penumpu. Okey, sebab apa? Sebab dia tumpukan cahaya ke satu titik. Okey. Okey, bagi gambar yang kedua adalah kanta cekung. Okey, tengah tu lebih nipis. Jadi kita dapati cahaya yang melalui kanta cekung ni dia mencapah sebab keluar. Okey. Okey, mencapah, kita panggil ini mencapah. Maka bagi kanta cekung ini, okey, kita juga panggil dia sebagai kanta pencapah.
Okey, sebab cahaya yang melaluinya akan mencapah keluar. Okey, jadi kita ada dua, kanta cembung ataupun kita namakan sebagai kanta penumpu sebab dia boleh tumpukan cahaya. Dan bagi kanta cekung, kita juga namakan dia kanta pencapah sebab cahaya akan mencapah keluar. Okey? Okay, jadi kita ada dua kanta ni di mana dapatannya adalah berbeza seperti yang kamu tengok di sini. Okey? Jadi kita tengok di sini dan untuk gambar raja ni yang ni sama dengan yang tadi kanta cembung ataupun kita panggil kanta penumpu sebab cahaya tu akan ditumpukan ke satu titik dan titik ini kita panggil sebagai titik fokus. Okey. Bagi kanta cekung pula cahaya akan mencapah keluar. Okey. Jadi sebenarnya mungkin kamu tanya mana titik fokus sebab dia tak boleh fokus, tak boleh tumpu ke satu titik. Dan untuk kanta cekung ni kalau kita nak dapat titik fokus, jadi apa yang kita buat ialah kalau kamu tengok bahagian ni, okey, yang ni adalah bahagian kita panggil ekstrapolasi di mana kita panjangkan garisan yang asal itu. Okey, jadi ini garisan asal dia. Okey, katakan yang pertama ni, yang ni ialah dia capah keluar. Jadi daripada ini kita panjangkan guna pembaris, guna garis putus-putus kita panjang ke belakang. Okey, bagi sinar yang kedua ni juga mencapah. Jadi kita panjangkan ke dia ke belakang. Okey, dan kalau kita lanjut untuk yang lain, okey, kita dapati bahawa semua yang mencapai ni nampaknya macam datang daripada satu titik, okey, di belakang ini, di mana titik ini kita akan panggil titik fokus. Okey, titik fokus bagi kanta cekung. Okey, kanta cekung. Okey, jadi kalau kita tengok dua gambar raja ni, kedua-dua pun kita ada titik fokus, titik fokus. Tapi yang ni ialah kita terus dapat. Yang kanta cekung ni kita kena ekstrapolasi. Kita panjangkan ke belakang. Okey, kita panjangkan ke belakang. Okey, bagi kanta cembung, okey, cikgu ambil yang warna merah. Okey. Okey, bagi yang kanta cekung. Okey, next set. Okey, kita sambung balik. Okey, bagi kanta yang cekung, okey, bagi kanta cekung, titik fokus ialah titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama akan menumpu. Yang ni akan menumpu lah. Okey, manakala kalau kita tengok yang bagi yang cekung tadi cikgu dah sebut, kita ekstrapolasi, kita panjangkan ke belakang dan kita dapati dia akan bersirang pada satu titik, iaitu titik ini. Okey. Jadi titik ini ialah titik fokus bagi kanta cekung tersebut. Jadi kedua-dua pun kita ada titik fokus. Okey, titik fokus. Okey, kita tengok yang bahagian seterusnya. Okey, iaitu kita nak belajar tentang istilah-istilah yang diguna. Okey, diguna dalam gambar raja sinar yang kita akan tengok nanti. Okey, kita tengok istilah-istilah okey yang tertentu. Okey, yang pertama ialah pusat optik. Okey, pusat optik ini adalah titik pada pusat kanta. Okey, iaitu sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Okey, jadi sebagai contoh di sini kalau kita tengok gambar raja, ini adalah pusat kanta. Pusat dia, pusat kanta di tengah-tengah. Jadi ini pusat optik. Okey, pusat optik kita pandang O. Okey, paksi utama garis lurus yang melalui pusat optik yang tadi O tadi dengan titik fokus. Jadi kalau kita tengok bahagian di atas, inilah titik fokus dan kamu mungkin akan tanya kenapa ada dua titik fokus, sebab kalau kita kita gunakan sinar daripada sini, kita dapat titik fokus ini. Tapi kalau kita tukar arah cahaya itu dari sini, maka kita boleh dapat titik fokus ni. Jadi maksudnya titik fokus ni boleh berada di kedua-dua belah. Okay, jadi kita boleh tanda di kedua-dua belah. Okey. Okey, jadi bagi yang titik fokus ni, yang titik tadi pusat optik, kalau kita sambung dengan titik fokus, maka ini kita panggil sebagai paksi utama. Okey, manakala bagi yang
kanta cekung di bawah ni, kita pun ada pusat optik dan kita sambung dengan titik fokus, maka ini adalah paksi utama. Okey, jadi kedua-dua pun ada paksi utama. Okey, lepas tu kita tengok pula paksi kanta. Paksi kanta, kalau kamu tengok, ini ialah paksi kanta, iaitu garis tengah ini. Di mana garisan ni dia akan bersudut 90 darjah dengan paksi utama. Jadi bagi kanta cembung pun sama, ini ialah paksi kanta di mana garisan paksi ini adalah 90 darjah dengan paksi utama. Jadi kalau kamu baca sini, paksi kanta garis lurus yang melalui pusat optik melalui O. Jadi kalau kita tengok sini, yang ni pusat optik dia, maka ini ialah paksi kanta. Ini paksi utama yang kita sambung O dengan titik fokus. Ini paksi utama, ini paksi kanta. Okey? Okey, titik fokus seperti yang kita tengok tadi, ini ialah titik fokus di mana cahaya boleh tumpukan. Kalau bagi yang kanta cembung, okey, kalau ini cahaya mai, mereka akan tumpu ke titik fokus. Dan kalau dia adalah cekung, okey, kanta cekung, okey, yang ni paksi utama, ini kanta, jadi cahaya yang mai akan mencapar. Okey, dia akan mencapar keluar, dan kalau kita ekstrapolasi, kita panjang ke belakang, kita dapat titik fokus di sini. Okey, jadi bagi kanta cembung, titik fokus ialah titik pada paksi utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya. Okey, cahaya selari dan dengan paksi utama selepas mulai kanta. Bagi kanta cekung, titik fokus ialah titik pada paksi utama, iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapar daripada titik ini. Okey, seolah-olah datang daripada titik ini selepas melalui kanta. Okey, jadi yang ni tadi titik fokus. Dan panjang fokus adalah jarak ataupun panjang di antara titik fokus F dengan pusat optik O. Okey, jadi kalau kita tengok kepada tadi ini ialah daripada O ke F, maka ini kita panggil sebagai panjang fokus. Bagi kanta cembung sama juga, kalau ini ialah pusat optik O, ini titik fokus, maka ini adalah panjang fokus. Kita guna huruf kecil F. Okey, kita guna huruf kecil F. Okey. Okey, jadi kita ada titik fokus, kita guna huruf besar F. Panjang fokus, kita guna huruf kecil F. Okey. Okey, jarak objek ialah tempat kita letak objek itu dan apakah jaraknya daripada objek itu dengan pusat optik O. Okey, nanti kita tengok gambar rajanya. Dan jarak imej kita guna simbol V, iaitu jarak antara imej dengan pusat optik juga. Okey, dengan O juga. Okey, jadi ini adalah istilah-istilah yang kita akan guna semasa kita melukis ataupun mengkaji gambar raja sinar. Okey, jadi kalau kita tengok seterusnya, gambar raja sinar untuk menunjukkan ciri imej. Okey, kanta cembung dan kanta cekung. Okey, jadi sekarang ni kita akan cuba lukis gambar raja sinar. Okey, bagi kedua-dua kanta. Dan untuk semasa kita nak lukis gambar raja sinar ni, dia ada beberapa peraturan di sini. Okey, iaitu sebagai contoh, kalau kita mula dengan kanta cembung sini. Okey, yang ni ialah objek. Okey, yang ni objek ya, yang ni objek. Okey, objek biasanya kita akan guna anak panah. Okey, kita guna anak panah. Okey, di mana yang atas ni kita boleh guna sebagai kepala. Okey, macam kita ada kepala kita dan kita ada tapak kaki kita. Okey, jadi atas kita boleh guna mewakili kepala, bawah adalah tapak kaki kita. Okey, jadi ini objek. Okey, supaya kita boleh tahu bagaimanakah keadaan imej dia. Adakah dia masih lagi tegak, kepala di atas, ataupun kita kata dia songsang, dia terbalik, kepala berada di bawah. Okey, jadi kita guna anak panah. Okey, jadi sebenarnya daripada sini, okey, ini objek. Ini ialah pusat optik O. Jadi seperti yang tadi kita tengok tadi, ini jarak di antara objek dengan pusat optik O. Okey, pusat optik O. Maka ini kita panggil sebagai jarak objek ataupun kita guna simbol U.
Okey, simbol U. Okey, jadi yang ni yang U yang tadi ya. Okey, lepas tu sekarang ni cikgu balik kepada gambar raja dia. Ya, cikgu dah terang apa maksud U di sini. Okey, kita tengok gambar raja dia. Peraturan yang pertama. Okey, peraturan yang pertama ialah sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. Jadi untuk gambar raja ni kita akan pilih titik yang paling atas sekali iaitu kepala dia daripada atas dan kita katakan ini ialah paksi utama, ini paksi utama, kita akan lukis cahaya yang selari dengan paksi utama. Jadi kalau kamu tengok ini adalah selari dengan paksi utama. Jadi peraturan yang pertama ialah kita lukis satu sinar daripada kepala atas sekali, kita lukis dia selari dengan paksi utama seperti yang dia tunjuk di sini, selari sampailah ke paksi kanta. Paksi kanta ialah yang garis putus-putus ni. Okey, jadi bahagian garis kanta ni, bahagian tengah ni, ini adalah paksi kanta. Jadi kita lukis sampai paksi kanta ni baru berhenti ya, bukan di luar, okey, ataupun di tengah ni, bukan. Kita sampai sini. Selepas tu cahaya yang terbias tu akan melalui titik fokus. Jadi daripada titik yang kita henti tadi, okey, daripada sini kita sambung dengan titik fokus. Okey, jadi cahaya akan bergerak ni. Jadi ini adalah peraturan pertama. Okey, peraturan pertama. Okey, peraturan yang kedua yang kita perlu, sebab kita kalau nak dapat image kita perlu sekurang-kurangnya 2 sinar. Jadi ini ialah yang pertama tadi yang kita sudah tengok. Sekarang kita tambah pula daripada titik yang sama, daripada atas objek itu, kita lukis satu sinar yang melalui pusat optik. Okey, pusat optik kita panggil O selalunya. Okey, di mana cahaya yang melalui pusat optik adalah cahaya yang tidak terbias. Jadi kita dapati kita hanya lukis satu garisan lurus saja. Okey, dan kita dapati bahawa 2 garisan yang kita lukis tadi, yang ni yang pertama tadi, mereka akan bersilang di satu titik. Okey, maka titik ini adalah tempat image. Okey, image ya. Jadi sebagai contoh kalau cikgu lukis di tepi satu lagi, okey, ini ialah objek. Okey, jadi apa yang kita buat ialah cikgu lukis ulang sekali lagi. Kita yang peraturan pertama kita lukis satu sinar yang selari dengan paksi utama. Okey, seperti yang cikgu tunjuk ni. Dan satu lagi kita melalui titik fokus bergantung kepada gambar raja. Kalau titik fokus di sini, maka seterusnya cikgu guna pembaris sambung ini ke bawah. Okey, ini ialah sinar pertama. Lepas tu untuk sinar yang kedua, dia mesti melalui pusat optik di sini. Daripada atas juga sama, kita sambung dengan pembaris ke bawah. Jadi kita dapati bahawa 2 sinar ni akan bersilang di satu titik. Maka titik ini adalah tempat image. Jadi daripada titik ini, maka kita seterusnya kita boleh lukis. Daripada titik ini yang kita dapat, kita lukis ke paksi utama. Dan seperti yang kita tengok tadi, yang ni adalah daripada kepala. Jadi image tu juga adalah kepala. Apa yang kita dapat tumpu ni juga adalah kepala. Maka kita dapati image tu adalah songsang terbalik. Jadi seperti yang kamu nampak di sini, kalau cikgu padamkan yang ni. Okey, gambar raja ni kalau cikgu padamkan. Okey, kamu tengok sekali lagi. Jadi apa yang kita dapat ialah image tu adalah image yang terbalik. Okey. Dan balik kepada yang tadi, kita ada jarak objek U daripada objek ke paksi kanta. Dan kita sekarang ni sudah ada, ini ialah U yang tadi U, ini U. Dan image kita sudah dapat, maka ini ialah V, iaitu jarak image. Jadi kita ada U, kita ada V. Okey, bagi kanta cekung, okey, kalau kita nak lukis sinar dia, sama juga daripada titik atas, okey, kita lukis satu sinar yang selari dengan paksi utama sampailah ke paksi kanta tengah ni, henti di sini. Lepas tu sebab ini kanta cekung ataupun kanta pencapah. Okey, kanta pencapah, maka dia bukan menumpu
dia akan mencapai naik, dan dia naik, waktu dia naik kita kena letak pembaris kita supaya dia adalah segarisan dengan titik F, iaitu kita letak pembaris saya, saya letak pembaris, ini pembaris saya, iaitu titik ini mesti membentuk satu garisan dengan F. Okey, saya letak pembaris. Jadi selepas saya letak pembaris, okey, ini pembaris saya. Jadi selepas ini pembaris saya letak pembaris saya. Okey, selepas saya letak pembaris saya. Jadi selepas dah siap letak pembaris, baru saya lukis. Waktu ini saya kena lukis garis penuh sebab cahaya betul-betul bergerak di sini. Dan untuk garisan yang ke belakang kita guna garis putus-putus sebab ini yang kita panjangkan. Jadi kita dapat gambar raja sinar yang pertama ni. Okey, selepas kita lukis sinar pertama, sekarang kita lukis sinar kedua. Okey, bagi sinar kedua ni adalah daripada titik atas juga melalui pusat optik. Okey, yang ni dia sama dengan cembung tadi. Okey, kalau kamu tengok cembung daripada titik atas kita melalui pusat optik, dia lurus saja, tak terbias. Sama juga bagi yang cekung daripada atas melalui pusat optik, lurus saja, tak terbias. Okey, jadi bagi sinar kedua ni adalah sama untuk kedua-dua. Cuma yang pertama itu tak sama. Kalau bagi yang kanta cembung, seperti yang kamu nampak tadi, okey, kanta cembung. Okey, kanta cembung. Okey, bagi sinar yang pertama dia adalah menumpu melalui titik fokus. Okey, tapi kalau bagi yang kanta cekung, dia adalah mencapa. Okey, tapi sinar kedua sama. Kedua-dua melalui pusat optik dan tidak terbias. Okey, jadi yang ni adalah peraturan dia. Selepas kita dah faham peraturan untuk melukis gambar sinar ni, seterusnya kita tengok di mana gambar raja ni ada banyak gambar raja. Cuma yang kita berbeza-beza bagi gambar raja ni ialah kedudukan objek. Kalau kamu tengok ni, objek ni letak jauh. Okey, lepas tu waktu kita lukis, kita akan guna peraturan yang tadi, iaitu yang pertama seperti yang kita tengok di sini. Dia adalah sinar yang selari dengan paksi utama. Kita henti sampai dekat paksi dulu. Okey, paksi kanta kita henti di sini. Lepas tu kita lukis melalui F. Yang ni sinar pertama. Sinar yang kedua senang saja, daripada atas kita sambung ke pusat kanta, lukis lurus. Dan dua sinar ni akan bersilang dekat sini, titik ini. Dan daripada situ kita boleh lukis image. Okey, dan kalau kita tengok ciri image dia, image tu nyata sebab dia boleh betul-betul terbentuk di situ, nyata. Dan dia songsang sebab kita tengok kepala dia sudah berada di bawah. Dan kecilkan maksudnya kita banding dengan objek. Objek dia saiz besar, tapi image nampak kecil saja. Jadi kita kata dikecilkan. Okey, dan kita tengok untuk objek pada 2F. Okey, kalau kita letak objek itu betul-betul di 2F, kita dapati image tu pun kebetulan berada di 2F. Okey, jadi image terbentuk di 2F dan image dia dengan cara yang sama seperti tadi, dia adalah nyata, songsang, iaitu nyata, songsang, dan dia sama saiz dengan objek. Okey, dan seterusnya objek di antara F dan .F kita letak di sini tengah di antara F dan .F. Okey, kita dapati dengan cara yang sama selepas kita lukis, ini image, ini objek. Okey, iaitu kalau kita banding dia adalah image nyata sebab boleh terbentuk di atas skrin. Dia songsang sebab kepala dia sudah berada di bawah dan dia dibesarkan. Okey, saiznya lebih besar. Okey, jadi cikgu akan sambung bahagian seterusnya untuk waktu yang seterusnya. Okey, sebab sudah banyak jadi nampak nanti kamu pening pula. Okey, jadi kita akan sambung pada masa yang seterusnya.